Yang Mulia Tuan Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani dan juga Puan Nurul Bariah binti Al-Husaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Yang kita harapkan. Jadi kita ni akan mulakan ni. Tajuk kita ni yang dibincangkan pada hari ini, Belia Masjid Prihatin 3.0. Betul. Tahadu, tahabu, back to school. Lurus ke tu? Kami punya Sebutan. Tepat sekali. Tepat sekali ya. Tepat sekali. Baik, di sebelah kiri saya ini kita perkenalkan sekali lagi bersama dengan Tuan Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, merupakan pengerusi bersama mewakili belia Ashabul Halim, betul ya? Betul. Baik, jadi kita terus bersama dengan beliau. Kita ingin menanyakan. Jadi Tuan Syahmi kita panggil ya. Baiklah. Baik. Apakah yang dimaksudkan ataupun mungkin dapat dijelaskan pada penonton kita di luar sana, apakah program belia Masjid Prihatin 3.0 ini, iaitu Tahadu, Tahabu, Back to School Special ini, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. InsyaAllah. Terima kasih Tuan atas soalannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah SWT kerana mengizinkan kami untuk menjalankan program ini dengan lancar, juga memberikan peluang untuk mencerita sedikit semacam mengenai program kami. Jadi kalau tuan dan puan memerhatikan dari segi tajuknya sudah sangat panjang. Okay? Belia Masjid Prihatin 3.0 Tahadu Tahabu X Back to School Special. Jadi untuk memahami perlu kita ni mendalami dulu apakah makna di sebaliknya ni. Yang pertama kita ni sentuh Tahadu Tahabu. Tahadu Tahabu merupakan satu program yang mana diungkayahkan oleh belia Masjid Ashabul Halim. Dari tahun 2017 sudah bermula. Saya mewakili mereka selaku pengerusi program pada tahun ini, juga mewakili sebagai ketua belia Masjid Tunku. Dan manakala program Back to School pula merupakan satu program yang diungkayahkan oleh belia Masjid Ashabul Akhyar, iaitu Masjid Lumapas, yang mana rakan setugas saya mewakili hari ini selaku pengurusi bersama program, juga selaku wakil belia masjid tersebut. Dan mereka pun telah menjalankan aktiviti tersebut, program tersebut sejak 2020. Kemudian program kami berdua ni, iaitu program Tahadu Tahabu juga program Back to School, keduanya bersama-sama objektifnya itu selaras, iaitu secara mudahnya lah membantu murid untuk meneruskan pembelajaran, iaitu murid-murid yang daripada keluarga asnaf. Kemudian menggalakkan penglibatan belia dan masyarakat dalam aktiviti amal. Kemudian untuk mengimarahkan masjid, dan yang last sekali adalah membentuk masyarakat Islam dalam saling membantu. So memang objektif kami itu selaras dan sama. Betul. So kami pun telah memutuskan untuk mengembangkan program itu pada tahun ini, iaitu dengan berkolaborasi bersama. Dan untuk mengembangkan program ini perlu lebih banyak tenaga, perlu lebih banyak usaha dan sebagainya. Maka kami pun telah memutuskan untuk bekerjasama dengan belia Masjid Senegara, juga dikenali dengan BMSN, kerana mereka pun pernah membuat program yang serupa juga, iaitu program belia Masjid Prihatin pada tahun 2020, iaitu semasa COVID-19 berlangsung. Jadi maka dengan itu, dengan kerjasama ketiga-tiga pihak, lahirlah program belia Masjid Prihatin 3.0 Tahadu Tahabu dengan Back to School Special. Secara mudahnya, ia merupakan satu program sumbangan yang melibatkan tiga pihak berbeza. Itulah insyaAllah. Semoga menjawablah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cukup jelas sekali dengan penjelasan daripada tamu kita sebentar tadi. Baru saja kita memulakan wawancara ini, Atul ya. Tetapi banyak perkara-perkara yang ia lebih bersifat kepada informasi ya. Betul. Mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang dibawakan mengenai dengan belia Masjid Prihatin 3.0 ini. Mungkin Atul ingin bersama dengan tetamu kita seterusnya. Jadi tadi tanyakan kepada Puan Nurul Bariah ya. Mandangkan bis kita mengembangkan program pada tahun ini, apakah antara beza pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini Masjid Pengiran Bunda Abdul Malik Tunku, iaitu wakil belia sebelah kanan saya, dan belia Masjid Ashabul Akhyar Kampung Lumapas memang pernah membuat program ini sebelum ini secara berasingan. Jadi pada tahun ini agak istimewa, di mana pertama kalinya dua buah masjid ini bergabung dengan bekerjasama belia Masjid Senegara, dan mengembangkan lagi pada tahun ini membawa 5 buah masjid, iaitu terdiri daripada belia Masjid As-Salihin, belia Imtiaz, belia Masjid
Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Masjid Jerudong yang di mana diwakili oleh Belia Masjid Senegara itu sendiri. Itu di antara 3 buah masjid di daerah Brunei Darmawara dan 1 buah Belia Masjid Zainab, Kampung Lumut, daerah Belaid dan 1 lagi Belia Masjid Kampung Batu Apoi di daerah Tempurung. Jadi Alhamdulillah sebab itu pada tahun ini agak istimewa kerana semua masjid yang terpilih di 5 buah masjid yang saya sebut tadi bersama-sama untuk menjayakan program ini. Alhamdulillah. Ya. Dan kita yakin ianya mendapat sambutan daripada para belia Ketani ya. Yes. Ia merupakan daripada seluruh negara Brunei Darussalam yang 4 daerah maksudnya melibatkan ataupun daripada masjid-masjid yang telah disebutkan tadi. Hanya pada 5 buah masjid yang disebutkan tadi. Tidak dibukakan untuk keseluruhan di negara Brunei Darussalam ya. Betul. Baik. Jadi Puan, kita beralih kembali bersama dengan Tuan Muhammad Syahmi ya. Kita ingin mengetahui. Jadi bilakah dan di manakah program Belia Masjid prihatin 3.0 ini akan dilangsungkan, dan kita juga ingin mengetahui apakah barang-barang iaitu barang-barang sumbangan yang diperlukan. Mungkin ada yang tertanya-tanya di luar sana. Silakan. Okey, baiklah, alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali atas soalannya tuan. Jadi menyebut mengenai bila kita ni kupas, sebenarnya program tersebut alhamdulillah pada tahun ini ia sudah berlangsung sudah lama sebenarnya. Kami menerima sumbangan itu bermula dari 17 hari bulan November 2025 sehingga 28 November 2025. Yang mana kalau kita fikirkan 28 November itu sudah pun berlalu. Betul. Tapi alhamdulillah atas kerana mendapatkan sambutan yang begitu yang meraihkan yang meriah, alhamdulillah kami pun memutuskan untuk melanjutkan lagi tarikh untuk menerima sumbangan iaitu sehingga 4 hari bulan Disember 2025 iaitu lusa lah insya-Allah. Kalau dari segi pertanyaan bila bisa mengantar barang sumbangan ini? Yeah. Okey. So kalau dari segi waktunya, secara generalnya, secara amnya, setiap masjid insya-Allah akan menerima sumbangan dari jam 9 pagi hingga 8 malam. Yeah. Akan tetapi ia tertakluk kepada masjid-masjid tersebut. Mungkin ada masjid-masjid yang hanya membukakan kaunter penerimaan sumbangan pada jam, sebagai contoh, 4 hingga 8 malam. Dan mungkin ada masjid yang pada jam yang berbeza. Jadi sebelum habis kita memberikan sumbangan adalah lebih baik untuk habis kita menghubungi nombor-nombor vokal masjid yang tertera di skrin sana insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, kemudian kalau dari sudut di mana lokasinya. Okey. Alhamdulillah pada tahun ini seperti yang telah diterangkan oleh rakan sekerja saya, kami membukakan beberapa buah masjid untuk orang ramai menghantar sumbangan. Daerah Brunei Darmawara merupakan Masjid Pangeran Muda Abdul Malik iaitu di Tunku, Masjid Kampung Lumapas, Masjid As-Salihin, Masjid Al-Amir Al-Hajjah Maryam di Jerudong, Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Kampung Bolkiah A. Manakala di daerah Belaid, Masjid Kampung Zainab itu di Lumut, dan di daerah Tempurung pula Masjid Kampung Batu Apoi di Tempurung. Maka orang ramai bolehlah menghubungi ahli jawatan kuasa bagi setiap vokal masjid sebagaimana dinyatakan dalam senarai insya-Allah. Okay, kemudian yang terakhir tadi dari sudut barang sumbangan, betul? Betul. Baiklah. Kalau dari sudut barang sumbangan, memandangkan ini fokusnya memang terhadap para murid-murid. Jadi barang sumbangannya memanglah alat-alat yang diperlukan untuk pembelajaran. Sebagai contoh, beg sekolah, kalkulator saintifik, barang-barang sekolah seperti kotak pensel, pen, geometri, foolscap, exercise book dan sebagainya. Mungkin itulah sedikit semacam barang-barang sumbangannya insya-Allah. Betul sekali ya, kerana memandangkan kita berada di bulan Disember. Jadi insya-Allah sedikit masa lagi nanti akan kembali ke sekolah anak-anak ataupun adik-adik kita ya. Jadi dengan adanya perkara-perkara ataupun kerja-kerja amal ini diadakan, ianya memberi keringanan ya dan juga dapat membantu kepada mereka khususnya yang sangat memerlukan ini ya. Baik. Jadi seperti yang Tuan katakan, ini antara yang boleh disumbangkan lah. Mungkin Tani dapat melihat ya gambarannya apa yang perlu Tani sumbangkan ni untuk anak-anak Tani yang akan memulakan lagi persekolahan, back to school special. Itu dia. Ini antara sumbangan-sumbangan yang boleh Tani hantar ke masjid-masjid yang telah pun dikongsikan tadi. Ya. Dan atau juga tadi Tuan Syahmi ada mengatakan ianya dilanjutkan sehingga 4 Disember, betul ya? Betul. Barang-barang tersebut masih lagi boleh
diagih, maksudnya diterima di Masih. masjid-masjid mengikut waktu-waktu yang telah pun ditetapkan ya Betul. oleh pihak masjid-masjid tertentu ya. Baik. Okey. Ya. Jadi nanti kita ni akan kongsikan lagi masjid-masjid di mana lagi yang tempat bis kita untuk menghantar barang sumbangan ni. Jadi kita ni beralih kepada Puan Nurul Bariah. Siapakah yang bakal menerima barang sumbangan ini nanti? Okey, sebelum itu selepas penerimaan barang tersebut, ahli jawatan kuasa masjid-masjid yang terpilih akan membuat satu penyusunan dan pembungkusan sebelum penyerahan di mana akan penyusunan tersebut akan dibahagikan ke beberapa kategori. Jadi contohnya kalkulator saintifik ia boleh untuk khas anak murid yang peringkat menengah. Jadi perlu ditekankan barang-barang yang akan diterima adalah perlu barang barulah, barang baru supaya anak-anak murid ini seronok untuk menerima barang-barang tersebut. Betul. Jadi memang setiap barang-barang sekolah akan dikategorikan peringkat rendah, peringkat menengah dan semua itu dalam fasa penyerahan pihak kami sendiri akan turun dan membagi kepada pada anak-anak dan keluarga-keluarga yang memerlukan. Okey. Dan semua ini adalah kami sudah berhubung dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan penerima bantuan muib dan zakat serta dari ketua-ketua kampung 7 buah masjid berkenaan. Jadi dari sana di mana kami ikut senarai tersebut, di sana jugalah kami akan buat penyerahan insya-Allah. Jadi tadi sudah pun dijelaskan ya siapa yang akan menerima Betul. barang sumbangan. Kau dapat kata ni lihat post maafkan saya. Kalau tadi lihat poster ni, beliau Masjid Prihatin 3.0 tahadu tahabu. Okey. Back to school special. Okey, kalau kita ni lihat ni ada kod QR code-nya. Ya. Jadi dikhususkan untuk apa sebenarnya ni? Kalau kita ni lihat di sini. Masih screen TV ni. Kan ya. tadi ini tarihan ni indah dikutnya ia diteruskan pada sehingga 4 Disember. 4 Disember, betul. Jadi apa kegunaannya? Scan B katanya. Okay. Baiklah. Okey, alhamdulillah. So menjawab mengenai QR code ini, adapun QR code ini sebenarnya pihak kami membukakan peluang bukan saja untuk BIS kita memberikan sumbangan berupa barang, tapi juga memberikan sumbangan berupa tenaga. Jadi di sini membukakan belia-belia di luar sana yang menonton sekarang insya-Allah untuk menyertai kami, pasukan kami sebagai sukarelawan, kerana program ini akan berlangsung bukan saja menerima sumbangan, juga packing seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan sekerja dan juga nanti insya-Allah sesi penghantarannya. Itulah insya-Allah kalau dari segi menjawab poster ni. Okey, jadi khusus untuk sukarelawan ya juga diperlukan. Jadi selain daripada sukarelawan, tapi boleh juga kita bertanyakan mengenai dengan sumbangan-sumbangan. Tadi kan ada poster-poster setiap masjid atau ada poster. Dia punya QR code-nya tu tidak sama mengikut masjid-masjid tertentu. Soalan yang menarik dan penting sebenarnya untuk dikupas. So betul, ia punya QR code-nya berbeza. So, berbeza. Macam sebagai contoh QR code untuk yang masjid-masjid, maka tu untuk mengontak, menghubungi focal masjid tersebutlah. Kalau yang tadi itu lebih khusus menyentuh kalau BIS kita kan menjadi sukarelawan. Cuma itulah insya-Allah. Okey. Kalau ni kita ni lihat masjid di Lumut, masjid apa ni di Lumut tadi? Masjid Zainab. Jadi ada QR code-nya. Betul. Jadi QR code-nya ni dikhususkan untuk bagi mereka yang akan menerima akan memberikan sumbangan ataupun sama sukarelawan tu ni. Macam mana ni? QR tersebut adalah untuk senang dihubungi. Jika terutama sekali pada belia-belia ataupun warga Brunei ingin menghantar barang khususnya, kadang untuk memudahkan jika saya dari on the way dalam perjalanan untuk menghantar, saya boleh tunggu sekejap. Itulah sebab itu untuk QR code untuk senang untuk menghubungi. Ia ada dua, untuk satu muslimin dan satu muslimah lah untuk senang dikontak gitu. Jadi istilahnya yang dimaksudkan itu macam ianya dapat memudahkan lagi antara orang katanya itu menghubungi jika ada berlakunya perkara-perkara yang secara last minute atau macam mana kan memudahkan lagi ya. Jadi ada 3 daerah kan Brunei Muara,
daerah Belait di Lumut dan kemudian daerah Temburong. Betul. Jadi daerah Benai Muara tadi 5 buah masjid. Okey, Temburong sebuah masjid, kemudian daerah Belait di Lumut satu masjid. Jadi untuk QR code tadi boleh diperolehi di mana ni? Mungkin daripada IG ataupun Facebook? Okey, insyaAllah izinkan saya untuk menjawab soalan puan tadi. Okey, so memang pasti kadang tidak cukup kan penerangan ini untuk mungkin ada yang masih kekeliruan, belum faham sebenarnya. Jadi untuk sebarang soalan dan pertanyaan bolehlah menghubungi kami. Itu lalu Instagram kami ada beberapa akaun. Yang pertama Belia Masjid Senegara.bn. Saya akan ejakan BELIAMASJIDSENEGARA.BN. Juga ada Instagram masjid kami, Masjid Tunku Ashabul Halim ASHABUL_HALIIM. Dan juga ada Belia Masjid Ashabul Akhyar, iaitu Masjid Lumapas, ASHABUL_AKHYAR. Ataupun kalau bis kita ada Instagram dan sebagainya, tidak jadi masalah. Boleh menghubungi nombor-nombor yang telah diberikan tadilah focal masjid setiap masjid itu. Dan mungkin ingin mengambil kesempatan sedikit. Silakan. Semoga sedikit ucapanlah. Pertama sekali ingin berterima kasih kepada pihak BIS kita kerana memberikan peluang untuk kami mengiklankan program kami ini. Semoga dengan sumbangan BIS kita yang memberikan sumbangan itu dapat menjadi amal jariah untuk BIS kita juga. Dan seperti yang saya cakap tadi, kalau Indah mampu memberikan sumbangan berupa barang, mungkin boleh memberikan sumbangan berupa tenaga, insyaAllah. Marilah sama-sama kita ni menjayakan program ini. Pihak kami hanya mampu memberikan peluang kepada orang ramai. Tetapi sumbangan dan sokongan BIS kita lah yang akan menentukan keberhasilan program ini. Juga tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Halih wal Masjid, Kementerian Halih wal Ugama atas sokongan yang telah diberikan untuk melaksanakan program ini. Juga kepada pihak-pihak yang turut membantu, sama ada dari sudut pengorbanan masa, idea, sokongan dan sebagainya. InsyaAllah. Dan mungkin kalau boleh saya mengatakan 2 hari berbakti, 2 hari berbaki. Jom kita ni berbakti. Dan semoga semuanya diredai. Betul sekali. Jadi ambil dan raihlah kesempatan yang diberikan ini. Sebetulnya kita ni bukan saja kata orang memberi kemudahan kepada sesama kita ya selaku hamba Allah ini, tetapi lebih kita ni untuk membuat satu nyorang pelaburan untuk di akhirat nanti mudah-mudahan. Baik, ada yang sempat menghantarkan teks ya. Mungkin ini agak keluar sedikit daripada tajuk yang kita bawakan ini. Ini kita ni lebih menyentuh kepada back to school ya. Dan ada yang sempat bertanyakan pada saya tadi, apakah program untuk Belia Masjid Prihatin 3.0 ini akan nanti diadakan untuk sepanjang bulan Ramadan nanti katanya, sebab kita ni sudah menghampiri ke bulan ialah nanti nyorang dah terasa pada masa ni Rabiul Akhir, Jumadah Azam. Jadi sudah semakin dekat nanti ke Syaban, Ramadan. Jadi macam mana, apakah perancangan BIS kita untuk menempuh Ramadan ini? Sedikit, ini agak terkeluar sedikit daripada tajuk kita ya. Ini perancangan, silakan mungkin. Untuk nyorang memberi kepuasan penjelasan kepada penonton kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Seperti yang dinyatakan tadi, bukan belia masjid di Brunei Darussalam ini pastinya ada mengadakan program-program di mana bukan sahaja macam menyumbangkan amal jariah. Sama juga kami ada mengadakan program-program masjid seperti pada bulan puasa mungkin ada sesi ceramah dan mungkin juga ada certain program belia-belia masjid juga akan menyumbangkan satu macam contohnya sungkai bersama. Ada mungkin juga ada yang memberikan mungkin boleh buat jadikan program amal juga dari segi pemakanan. Sebelum ini saya jelaskan Belia Masjid Senegara pernah membuat program ini, program amal di mana menyumbangkan dari segi pemakanan semasa COVID-19, betul. Jadi pernah juga sebelum-sebelum ini Belia Masjid pernah juga membuatkan program ini
semasa bulan puasa dan ada dorang memberikan sumbangan-sumbangan ini, ada yang untuk bersedia untuk hari raya. Betul, untuk Aidilfitri ya. Betul. Sama-sama banyak bantu pada yang tidak berkemampuan ya. Yes, betul. Itu tuntutan agama pada kita, membantu pada mereka yang tidak berkemampuan, khususnya pada sama-sama kaum muslimin muslimat kita yang akan menyambut Aidilfitri nanti. Betul. Ya. Jadi nanti insya-Allah terima kasih atas ideanya lah betul. Memang tapi insya-Allah tetap sentiasa follow, sentiasa mengikuti sosial media kami. Bila-bila masih apa yang disebutkan tadi, insya-Allah mudahan program-program di masa akan datang akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi itulah ya antara penjelasan apa yang kami bawakan pada hari ini, wawancara Belia Masjid Prihatin 3.0 Tahabu Back to School Special. Nanti saya akan melembutkan lidah saya menyebut. Apapun, terima kasih kepada tetamu undangan kita Yang Mulia Muhammad Syahmi dan juga Puan Nurul Bariah dengan penjelasan yang telah pun diberikan seperti tadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.